ataupun kita ni lelaki. Okey, faham? So bila dah tahu kita ni perempuan atau lelaki dan kita tahu maksud apa yang akan berubah dekat badan kita bila kita meningkat umur, bila kita meningkat dewasa. Okey? Alright. Next. Okey, hari ni kita cerita sikit pasal anatomi. Anatomi maksudnya pasal kita punya fizikal badan. Fizikal badan sebagai seorang lelaki, sebagai seorang perempuan, okey? Lepas tu kita cerita sikit pasal akil balik. Macam mana akil balik? Apa perubahan kita? Ya, supaya kita faham bila akil balik apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang kena ada, apa yang tak patut ada. Okey? Lepas tu kita cerita sikitlah pasal lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Kita cerita macam tu sikit-sikit. Okey. Senyum-senyum dah tu saya tengok bila nak cakap pasal topik tu. Suka perempuan dengan suka lelaki ni. Lepas tu kita cerita juga pasal masalah yang berkaitan dengan isu seksual, ya. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Okey, next ya. Okey, next. This one next. Next. Okay, saya rasa semua orang dah tahu. Ya, mesti semua orang dah tahu. Okey, lelaki, apa anatomi fizikal seksualnya? Apa yang penting? Kalau lelaki, punggung, dia punya zakar ataupun penis, ya. Benda ni ada belajar kan? Ada belajar tak sebelum ni? Ada kan? Dalam buku ada tak? Ada kan? Mesti ada. Saya rasa ada. Lepas tu payudara, semua orang ada payudara. Okey, lelaki perempuan ada payudara. Punggung pun lelaki perempuan ada punggung. Okey? Cuma berbezanya dari segi organ kelaminnya. Maksudnya yang perempuan ada faraj, yang lelaki ada zakar. Okey? Okay, next. Okey. So bila kita bercakap pasal anatomi yang macam tu, kita kena faham kat mana yang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Okey. So bila kita dah meningkat dewasa, bila kita meningkat remaja, organ-organ yang saya cakap tadi tu yang macam punggung, payudara atau buah dada kan, ataupun tempat-tempat yang sensitif yang melibatkan perempuan ataupun lelaki, semua tu tak boleh, adalah tempat yang tak boleh disentuh bila kita meningkat dewasa, melainkan orang-orang tertentu saja yang rapat dengan kita. Itu pun ada batas-batasnya selepas bila kita dah meningkat dewasa, macam payudara ataupun bahagian kelamin kita. Mak ayah bila kita dah remaja tak boleh sentuh juga. Ya, tak boleh sentuh juga. Bila kita kecil, bolehlah yang part-part tu. Tapi bila dah meningkat remaja, semua tempat-tempat tu adalah agak sensitif untuk disentuh. Hanya kita yang berhak cakap, tak boleh, jangan sentuh. Kalau pegang tangan biasa-biasa tu tak apa. Pegang bahu, ya, pegang kaki, tu tak apa. Tapi tempat-tempat yang sensitif macam yang kita cakap tadi tu, yang tu semua tak boleh disentuh. Lepas tu ada juga sentuhan yang ganas ke, lembut ke, yang mana yang kita kena tahu. Kalau ganas macam menyakitkan, sentuhan yang menyakitkan. Ya, dekat tempat-tempat yang sensitif tadi. Yang tu kita kena bertindak. Maksudnya kalau orang kasih kita sakit, osik kat tempat yang tak patut tu, kita kena buat apa? Kena buat apa? Menjerit? Tidak, kata. Jangan. Lari. Kita kena buat macam tu. Sebab tu semua adalah tempat yang tak patut diosik. Hanya kita je yang boleh pegang. Okey, faham? Okey. Next. Okey, kita cerita sikit bahagian ini, bahagian sensitif, tapi korang semua saya rasa ada kan cikgu ada ke dalam diorang punya silibus? Ada tak? Ada kan? Okey. Kita cerita sikit supaya faham. Ni semua kena faham, kena tahu. Perempuan kena tahu, yang part lelaki pun kena faham diri sendiri punya bahagian. Okey. Okey. Next.
Ini semua yang kat bahagian dalaman. Apa yang ada kat luar? Yang ni je kat luar. Kan? Yang kat dalam, okey, yang tu apa? Ductus sperma tu. Tu apa fungsi dia? Tahu tak? Yang tu tempat nak salurkan benih lelaki. Sperma. Sperma tu benih lelaki. Tu salur dia. Next. Yang ni pun dikencing, tempat kita kencing. Ini, yang ni tempat menghasilkan sperma. Ni semua kat belah dalam perut. Tak nampak kat luar. Okey? Yang tu tempat salur kencing keluar. Okey, kencing daripada pundi dia keluar kat situ, keluar kat hujung. Okey. Lepas tu next one is ni telur. Siapa kata telur tadi? Tu testis. Ya, kat luar kita nampak kulit, dalam kulit je. Tapi kat dalam ada benda ni. Ya, kat dalam ada benda ni. Okey, kat luar kita nampak sebagai ada kulit je. Macam telur tu. Yang ni dekat luar kita punya zakar. Okey. Alright, next. Yang perempuan pula. Kena tahu yang perempuan. Yang perempuan banyak semua kat dalam. Tak nampak kat luar. Okey, tak nampak kat luar. Yang perempuan semua kat dalam. Dalam perut ni. Okey, ni bahagian pembiakan wanita, perempuan ya. Ni rahim. Rahim tujuannya apa? Untuk baby. Ya, untuk ada baby kat dalam. Untuk ada apa lagi? Untuk keluarkan period darah. Darah haid. Ya, darah haid. Darah haid semua kumpul kat dalam ni. Lepas tu kita ada ni, kilang telur. Kalau orang Melayu, kalau bahasa Melayu ni kita panggil kilang telur. Kita ada kiri kanan. Bila kita dah start ada haid, maksudnya kilang telur kita ni dah berfungsi. Dah mula dah dia punya fungsi. Ya. Okay, lepas tu kita ada pangkal rahim. Ni hujung rahim ni kita panggil pangkal rahim ataupun nama lainnya cervix lah. Lepas tu kita ada faraj. Ya, faraj tempat keluar haid, semua tu ikut situ. Okay. Okay, faham? Alright. Okay. Okay, kita cakap pasal akil balik. Saya nak tanya, siapa yang rasa dia dah akil balik? Start daripada sana, hujung sekali tu. Dah akil balik ke tak? Rasa dah akil balik ke tak? Dah. Sebelah dia? Dah. Semua dah. Siapa yang rasa dia belum akil balik lagi? Cuba angkat tangan yang lelaki. Siapa yang rasa dia tak ada akil balik lagi? Dia tak ada. Semua orang tahulah maksud akil balik tu apa? Tahu? Yang lelaki tahu tak akil balik tu maksudnya apa? Okay, basically akil balik ni perubahan badan kita. Kan? Kalau yang lelaki dia lebih muscular. Ya, muscle. Ada otot. Kan? Lepas tu ada misai, tumbuh sikit-sikit, bulu ketiak, bulu dada. Ya. Suara garau. Kan? Suara garau. Lepas tu makin meninggi, dada tu makin bidang, ya, makin besar dada. Smart sikit nampak bila pakai kemeja, pakai t-shirt. Comel sikit, handsome sikit, kan? Betul tak? Bila dah akil balik ni. Lagi satu, bila dah akil balik ada rasa apa? Ada tak rasa suka kat perempuan? Tak ada. Kalau tak ada rasa suka kat perempuan, bila akil balik lagi? Ada. Semua dah ada rasa suka kat perempuan. Ada malu-malu tak? Malu tak kat perempuan? Ke tak rasa malu? Ada. Okey. Yang perempuan faham ya, bila ada haid. Benda pertama yang kita tahu yang kita dah akil balik bila kita dah ada haid. Okey, dah ada haid. Lepas tu, yang selebihnya macam payudara membesar kan. Ada bulu-bulu dekat badan. Semua tu, itu petanda mengatakan kita dah akil balik. Okey. Okay, next. Next ya. Okey. Ini benda yang perubahan yang kita ada. Kan? Ni macam dalam buku lah. Nak tunjuk ni apa yang ada yang perempuan ya. Ni mengikut umur lah. Semakin kita membesar, semakin tu patut besar. Okey. Dia ikut umur, ikut perubahan umur kita.
sampai kita hujung remaja. Apa yang seronok tu? Apa yang seronok tu? Suka ya? Ha? Ha? Seronok tu? Okay, next. Okay. So, bila kita dah akhir balik, kita pun kena jaga kita punya apa? Kita kena jaga kita punya attitude. Maksudnya kita kena kawal kita punya emosi, ya. Kita punya attitude tu macam perangai, bukan jagalah kita punya sosial punya perhubungan, ya. Sebab bila kita dah akhir balik, benda tu semua penting untuk dijaga supaya kita tak terbabas ke hala yang tidak baik. Okey. Macam perempuan, ada rasa segan-segan, malu-malu, tak nak. Macam dulu masa kecil-kecil dengan kawan lelaki boleh tepuk tampar, boleh peluk semua. Sekarang bila dah akhir balik tak boleh lah. Kan, tak baiklah macam tu. Nanti orang kata, apa perempuan ni? Kan, dah besar pun nak bertepuk tampar dengan budak lelaki lagi macam tu. Sama juga dengan orang lelaki. Kalau dulu ada kawan best friend perempuan, boleh pegang-pegang tangan, peluk-peluk pinggang semua. Sekarang dah masa besar tak boleh lah. Kena kawal batas supaya tak terjadi benda yang kita tak nak. Okey. Lepas tu, kalau kata mood, kita punya emosi pun kita kena jaga juga. Emosi ni sangat penting. Kenapa? Sebabnya macam kalau kita dah akhir balik, kita akan nampak macam kadang-kadang kita berubah jadi macam makin gemuk ke, ya, makin gemuk. Kita makin gemuk sebab bila dah akhir balik kadang ada perubahan hormon menyebabkan senang nak gemuk. So bila kita berubah dari segi fizikal, kita punya emosi pun kita kena kawal juga. Kadang-kadang kita tak boleh kawal bila kita tengok kawan lain kurusnya dia, saya gemuk sangat, nanti stres, murung, sedih, semua tu kena kawal. Sebab lain orang, lain cara dia punya perubahan yang ada. Okey. Kita tak boleh macam fikir semua orang sama. Semua orang berlainan, ya, badan berlain, hormon pun berlain, ya. Jadi kita kena kawal emosi dari segi situ. Tak naklah macam kita rasa semua orang patut sama macam kita, ataupun kita rasa kita ni tak sama dengan orang lain. Kita semua ada individu masing-masing. Okey? Kena pandai kawal emosi supaya perubahan mood ni tak mengganggu. Alright. Lepas tu ni, pengaruh rakan sebaya. Okey. Pengaruh rakan sebaya. Ada benda dengan kawan-kawan, ada benda yang kita boleh ikut. Okey. Kalau kawan-kawan pergi belajar, belajar ke ataupun buat kerja-kerja baik, tu boleh ikut. Tapi bila kita meningkat dewasa, ada kawan kita mungkin terlampau terbuka dengan benda-benda yang tak baik. Macam tengok internet, benda-benda yang tak elok, kan. Jangan ikut. Jangan ikut. Tu mesti tu. Mesti ikut ke tu? Seronok dari tadi tu. So bila kita dah makin meningkat dewasa, kita boleh berfikir yang mana yang tak baik, yang mana yang baik. Kalau kita tak tahu yang mana baik, betul ke kita ikut ni? Kita boleh bertanya orang yang lebih matang daripada kita, macam mak ayah, ya, cikgu, kaunselor, kan, supaya kita tak terikut sangat benda yang negatif dekat rakan sebaya. Okey, lepas tu bila kita dah akhir balik, sensitif dengan peka ni pun kena tengoklah kawasan sekitar, kawan sekitar ke apa semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Okey. And then konflik. Selalu orang remaja ni kan, dia mesti ada konflik dalam diri dia. Macam saya kata tadi lah, biasa aku ni gemuk lah, tak nak lah kawan dengan orang sebab nanti orang mengata, orang ejek aku semua. Okay, tak boleh rasa macam tu. Jangan menambahkan rasa
macam stres dalam kepala. Jangan fikir benda yang bukan-bukan. Ya, apa-apa pun kita boleh bercakap. Kita boleh menyatakan kita punya masalah pada orang yang sepatutnya. Macam saya katalah, ibu bapa, cikgu, ya, kaunselor. Okey. Lepas tu ni, tertarik dengan berlainan jantina. Yang ni normal. Tertarik dengan perempuan normal. Ya, yang lelaki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan lelaki. Itu normal. Kalau kata dah akhir balik tak ada perasaan ni, tu tak normal. Okey. So bila tertarik mestilah ada perasaan malu. Kan? Tak naklah cakap sebab saya suka dia lah. Tak naklah cakap. Takut nanti dia rasa saya nampak sangat saya suka dia. Selalu macam tu kan. Tapi tak normal kalau apa? Tak normal lah kalau kita lelaki suka lelaki. Tak normal kalau perempuan suka perempuan. Dari segi yang tak baik. Okey? Yang tu tak boleh. Okey? Tak boleh. Kalau suka macam minat kawan sebab dia pandai, tak apa. Sebab dia rajin, tak apa. Tapi bukan suka sampai pegang-pegang tangan lelaki dengan lelaki, pegang tangan lah, apalah, cium-cium lah. Tu tak baik lah. Sama juga perempuan. Pegang-pegang tangan, cium-cium tu, salah lah tu. Okey. Ya, kena faham benda tu. Kita kena pandai nak tengok apa yang baik, apa yang buruk. Okey, macam saya kata tadilah, keinginan, perasaan, semua tu timbul dah bila dah akhir balik. Okey? Suka kat orang, suka kat perempuan atau perempuan suka lelaki tu semua normal. Lepas tu apa lagi faktor-faktor ni? Ni semua benda yang tak bagus. Kan? Macam saya kata tadi lah, benda yang tak bagus, negatif. Ni. Pendedahan negatif macam tengok bahan lucah lah, tengok video-video ganas lah, pukul orang, bully orang lah, apa semua. Tengok cerita-cerita, merempit lah, ambil dadah lah, semua tu. Tu semua tak bagus, dijadikan tauladan. Okey, benda tu semua tak bagus. Sebab kita ni, bila remaja, kita suka nak cuba tau. Sebelum kita cuba benda-benda yang kita rasa bagus, kita tanya dulu orang yang lebih matang dari kita. Tanya dulu, betul ke cerita tu saya tengok dia merempit? Dia merempit, dapat hadiah, dapat duit lah, dapat perempuan lah. Tu salah tu, tak boleh diikut. Okey, so ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang kita tak boleh ikut. Jadi bila kita tengok internet tu, baca majalah ke apa semua, ada benda yang kita boleh fokus, macam kena timbang balik. Mana elok, mana tak. So bila ni yang keinginan tak terkawal ni, kalau terjadi ni, kita kena hati-hati. Kita kena faham diri kita. Ya? Bila dah start ada macam suka perempuan dari segi yang lain ke, atau ke sesama jantina lah, tu tak bagus. Atau kita nak pergi isap rokok, dah rasa macam nak sangat lah isap rokok, dah sangat isap rokok. Tu tak baik, tu haram tu. Sebelum nak start, baik tanya dulu, elok ke tak elok nak buat macam tu. Okay. Next. Okay. Alright, so apa yang dah faham setakat ni? Tu yang banyak cakap tu, apa yang dah faham, jom buat summary sikit, ringkasan sikit. Jom buat ringkasan sikit. Okey, ada apa-apa tak yang nak tanya? Ada yang tak faham ke, nak cakap ke, nak ada yang nak tanya? Semua faham dah setakat ni? Faham tak? Okey. Ya, batas-batas antara lelaki dengan perempuan, ya. Bila kita dah faham, biasanya kita takkan buat benda-benda yang melampaui batas. Okey. So masalah sekarang ni berkait rapat dengan benda yang saya cakap tadi lah.
Kalau kita boleh kawal kita punya emosi, kawal pemikiran kita, maksudnya kita peka benda yang baik, benda yang tak baik. Jadi kita boleh mengelakkan daripada masalah zaman sekarang. Kan? Masalah zaman sekarang apa? Masalah mental. Yang pertama sekali, yang paling teruk sekali zaman sekarang, remaja. Masalah mental, maksudnya apa? Stres. Stres yang tak patut, stres yang berlebihan. Benda tak ada apa-apa pun, tapi kita simpan. Kita stres, kita simpan, pendam. Kita tak nak cakap dengan mak ayah, tak nak bagi tahu dengan cikgu, tak nak bagi tahu dengan kakak ke, abang ke, kita simpan. Lama-lama stres tu terlampau tinggi. Lepas tu kita dah tak boleh nak fikir betul dah. Tak boleh fikir betul, mulalah fikir benda lain. Nak bunuh diri lah. Nak buat apa? Nak memerap dekat dalam bilik, tak nak makan minum lah. Ya, masuk gua. Masuk gua. Ada gua kat mana kat sini? Cerita sikit kat mana gua kat Batu Pahat ni? Kau doktor tak tahu lagi ni. Ya. So stres, kita kena pandai kawal kita punya emosi dengan stres tu. Okey, supaya tak ni. Kadang-kadang kita terlampau risau, macam anxiety, macam resah. Kita buat satu benda, kita rasa fikir, betul ke, tak ada orang ni marah, nanti cikgu marah dia. Resah sangat. Resah pun tak bagus juga, resah sangat. Ya, tak apa kalau buat salah sikit-sikit, tak apa, sebab buat salah tu penting supaya kita boleh belajar. Tak ada orang yang buat betul semua. Saya pun tak ada buat betul semua. Kan, mesti ada benda yang kita tersalah. Tersalah tak apalah, namanya pun tersalah. Jadi bila dah tersalah, kita belajar. Belajar daripada kesalahan atau kesilapan. Jadi benda tu akan mengawal supaya kita tak stres, tak anxiety, tak resah, ya. Jadi kita happy-happy je. Okay. And then tu, pergaulan bebas. Macam saya kata tadi, bila dah akhir balik, lelaki perempuan, tak boleh dah nak peluk-peluk. Nak pegang-pegang tangan beria. Pergi jumpa lelaki ni, pergi jumpa perempuan ni, tak boleh dah. Ya, boleh tapi dalam keadaan terkawal. Kena sopan. Tak adalah macam bertepuk tampar, berpeluk-peluk semua tu. Tu semua tak boleh. Sebab nanti dia menghala ke benda lain pula. Sebab kita kan dah ada rasa suka. Kan kita kadang-kadang bila kita jumpa lain jantina ni, kita dah pegang-pegang sekali lain pula. Kita rasa seronok lah pegang dia, nak pegang tempat lain pula. Nanti tak boleh macam tu. Jadi pergaulan tu kena kawal. Kena ada batas. Perempuan dengan lelaki kena ada batas. Okey. Ni bila pergaulan bebas, kita tak nak jadi sampai yang perempuan mengandung. Kita tak nak macam tu. Kan? Mesti semua orang ada cita-cita. Betul? Ada cita-cita nak kerja elok, nak dapat apa, nak ada keluarga bagus. Bila dah besar, dah tua sikit, baru nak berkahwin ke, ada anak ke. Bukan masa remaja. Remaja is no untuk mengandung. Ya, remaja bukan masa untuk ada hubungan seksual. Siapa tahu hubungan seksual tu apa? Ni, doktor nak tanya yang tu, berdiri sikit. Yang tu. Mai cerita sikit apa hubungan seksual tu? Tu, dia seronok dia tadi. Mai cerita sikit apa hubungan seksual tu? Tak apa, nanti kawan tolong. Mai cakap sikit apa maksud hubungan seksual tu? Okey, siapa boleh bagi tahu doktor apa hubungan seksual tu? Apa dia? Apa hubungan seksual tu? Tak tahu? Ya ke tak tahu? Suka dari tadi tu? Faham hubungan seksual tu apa?
Tahu tak? Tahu? Tahu hubungan seksual tu apa? Kakak kat sini tahu? Dengan baby. Kan? Hubungan antara lelaki dengan perempuan. Jadi, kita tak nak kalau sebelum kita kahwin, sebelum kita macam remaja bukan masa untuk ada hubungan seksual. Melainkan kita dah kahwin awal lah. Umur 19, mak ayah dah kahwin dengan kita, tak apalah. Kan? Tapi kalau kata tak kahwin lagi, jangan ada hubungan seksual. Okey, sebab kita tak nak ni. Dah umur 18, 16 tahun dah ada baby dalam perut, macam mana nak jaga? Kan? Tak ada kerja lagi. Siapa? Tak ada orang nak jaga kita, semua nak jaga baby lagi. Kan? Susah. Okey, kena faham tu ya. Ni macam ni, ni yang saya katalah, tak ada hubungan seksual sebelum berkahwin. Mesti kahwin tu semua. Baru boleh ada hubungan seksual. Okey. Lepas tu bila tak ada ni, bila hamil awal, kalau kita tak ada suami ke apa semua, takut pergi ke sana sini lah. Kita dah stres, tak tahu siapa nak jaga kita, tak tahu siapa nak ambil baby kita. Kita pun tak tahu nak jaga baby macam mana. Keluar-keluar pergi buang kat tong sampah. Macam kita keluarkan benda je, macam keluarkan pergi toilet je. Terus buang kat toilet. Tak boleh macam tu kan. Berdosa kan, berdosa, sangat-sangat berdosa. Okey, jadi kena faham benda-benda ni semua berkait. Bila kita tahu benda yang betul, benda yang elok, kita takkan buat benda-benda ni semua. Okey, dan semua ni takkan terjadi. Okey, so kita kena faham. Faham kita lelaki, tu perempuan, ada batas. Tak boleh buat benda-benda yang tak elok. Kita sendiri faham, kalau orang sentuh kita, tempat yang tak bagus, kita ada hak untuk cakap tidak. Jangan jerit. Kan, kalau orang tu ganas, kita jerit, lawan. Okey, supaya orang tahu. Bukan kita ikut je. Okey je semua. Tak boleh macam tu. Terutama wanita, perempuan. Tak boleh. Kalau orang sentuh tempat sensitif, jangan biar. Ya, kena cakap no. Walaupun orang rasa suka orang tu. Orang tu buat macam mana, kalau dia baik, kalau dia betul suka, dia tak buat benda tak elok kat kita. Okay, lelaki pun kena faham, kalau awak suka perempuan tu, jangan buat benda tak elok kat perempuan tu. Buat jaga dia, jangan usik dia banyak-banyak, melainkan awak dah kahwin dengan dia. Okay, faham ya? Okay, next. Okay, so ini saya punya macam ringkasan apa yang saya cakap tadi. Macam bila kita ada masalah, kita kena pandai fikirkan macam mana kita nak atasi masalah tu. Betul tak? Macam kita bijak memilih rakan. Macam kita bukan nak jadi macam terlampau memilih macam kita pulaukan kawan ke tak. Tapi kalau kita rasa kawan tu jahat sangat, takkan kita nak kawan dengan orang jahat. Betul tak? Benda kawan yang tak memberi macam keselamatan yang kita atau kebaikan yang kita, takkan kita nak kawan juga, betul tak? Jadi kita kena pilih rakan yang elok, sebab kita ni yang kadang suka ikut-ikut. Orang pakai skirt, kita pakai skirt. Orang ikat rambut dua, kita ikat rambut dua. Orang pakai spek, kita pakai spek. Kita suka terikut, sebab saya dulu pun pernah remaja macam korang. Kan, orang pakai jam merah, nak pakai jam merah lah, apalah. Okay, so benda-benda tu kena faham. Dan kita boleh ikut benda yang baik. Benda yang tak baik, jangan ikut. Okay. And then ni, berani kata tidak. Itu yang saya cakap tadi. So, kalau orang buat kita cara yang tak bagus, yang kita rasa tak patut dia buat, cakap tidak. Kalau kata tak ada, dia tak dengar, jerit je. Jerkah je dia. Marah je dia. Okey. Kalau boleh pukul-pukul je dia kalau dia ganas kat kita. Okey. Lepas tu minta pendapat, bertanya. Macam tanya mak ayah, tanya cikgu, tanya kaunselor, boleh ke saya ni nak kawan dengan dia tapi dia tu nampak jahat je, nakal je, boleh ke cikgu saya kawan dengan dia?
Kan? Atau abang saya tengok, cikgu, orang tu merokok macam seronok je dia merokok. Boleh ke saya merokok? Kan? So benda-benda gitu kita kena bertanya dulu. Of course, kita Muslim, Islam, kalau kita orang Islam, kenalah solat semua tu supaya kita ni sentiasa dilindungi, doa. Bila kita solat, bila kita mengaji, semua insyaAllah kita banyak benda yang positif dalam badan kita. Kita tak terfikir pun nak buat benda yang negatif sangat. Okay. And then tak melanggar undang-undang. Macam merokok. Merokok tu melanggar undang-undang tu, haram tu. Siapa isap rokok, isap vape tu? Kalau saya kata melanggar undang-undang tu. Pandai-pandai isap vape ni, merokok ni tak ada duit lagi dah nak isap rokok dengan vape. Kalau gaji RM10,000 tak apa kan nak isap vape dengan rokok? Betul tak? Nak pergi buang duit, bakar duit kasih kat saya sikit pun tak apa. Kalau beli vape ke rokok tu. Okey. So ni cara-cara yang kita boleh atasi supaya kita sentiasa terkawal. Okey. Ada apa-apa soalan? Saya dah habis dah bercakap. Ada apa-apa soalan? Ada siapa-siapa nak tanya? Ada siapa-siapa tak nak bertanya? Nak tahu tak payah tahu pasal benda ni. Ada sesiapa tanya benda lain? Nak injek? Macam mana nak tinggi? Melompat tu tiap hari. Lompat ada trampolin tak kat sini? Lompat tiap hari. Satu hari pagi 10 kali lompat, petang 10 kali lompat. Minum susu. Susu penting, kalsium nak panjangkan tulang. Macam tu nak tinggi. Betul ni, doktor tak tipu. Betul. Betul ni. Yang bercakap tu dah cukup tinggi ke tu? Yang bercakap tu dah cukup tinggi ke tu? Yang bercakap tu dari tadi dia semuanya betul. Okey, ada sesiapa nak tanya? Yang perempuan senyap sunyi ni, ada sesiapa nak bertanya? Yang perempuan ada masalah dengan haid tak? Ada siapa-siapa ada masalah dengan haid tak? Tak ada. Okey je haidnya? Okey, semua okey. Ya, ada apa-apa soalan? Cikgu ke nak bertanya? Boleh juga kalau cikgu nak bertanya. Dah macam dah nak habis. Tadi telefon saya je ya. Telefon saya je tadi berbunyi. Saya nak berhenti merokok. Betul berapa batang rokok sehari awak hisap? 20 batang. Subhanallah. Banyaknya. Awak dah mati, awak nak mati cepat ke? 20 batang sehari tu macam orang kaya nak mati cepat ke? Nak mati cepat lah. Dah habis dah semuanya. Hospital. Ni, siapa nama? Berdiri jap. Siapa nama? Nasrin. Nasrin. Umur berapa tahun? 15. Berapa batang rokok? 20 batang rokok sehari. Ni. Beli harga rokok tu RM30 kan? 20 batang tu RM32 kan? Beli satu kampit chewing gum. Beli chewing gum. Nak rokok je, makan chewing gum. Nak rokok je, makan chewing gum. Rokok tak haram tu, rokok tu. Ambil benda haram, berdosa. Awak makan chewing gum banyak-banyak, Nasrin. Tak maulah hisap rokok. Rokok tu tak bagus. Muda-muda lagi dah hisap rokok. Pendek umur. Pendek umur nanti. Orang semua dah kahwin, sempat kahwin, awak tak sempat kahwin nanti. Tengoklah. Nanti tak sempat nak ada anak. Ada apa soalan lain? Dah baik dah? Dah baik dah?
Tak boleh makan benda gatal-gatal. Nanti lambat baik. Jangan makan ayam dulu. Ha? Makan ayam lepas sebulan sunat. Ha? Telur pun. Tarik kan dengan perempuan. Ha. Selalu kan kawan-kawan selalu cerita pasal apa? Selalu yang korang tengok dekat TV ke, kat internet ke, video ke, apa benda yang selalu orang apa macam mana saya kata macam menarik, macam Google dia cakap apa kat dalam tu, Abang Mai cerita dulu sikit. Macam biasa je, doktor pun tak biasa menengoknya. Selalu kan orang kata je ni, jom kita main. Dia cakap dengan orang perempuan, jom kita main. Orang perempuan kalau lelaki tanya ajak macam tu jangan. Orang kata nak main apa? Main batu seremban? Jangan. Kalau dia ajak, jom lah datang rumah aku, jom kita main je. Tak baik. Orang lelaki jangan mengada macam tu pula. Kan, ajak pergi taman. Ni tak ada orang ni. Boleh lah, aku nak tengok apa ke. Pegang-pegang sikit lah, pegang-pegang sikit. Nanti pegang sikit-sikit jadi banyak sekarang. Tak boleh ya, benda-benda gitu bila ada unsur-unsur macam rasa macam pelik je orang lelaki ni. Nak ajak pergi tempat sunyi, nak ajak pergi bilik, pergi masuk kelas yang hujung sekali, ajak dua-dua. Kan, ajak dua-dua orang pergi, ajak perempuan pergi, kawan perempuan pergi kat bilik hujung, jom. Aku nak cerita lah dengan kau, aku nak tunjuk benda ni. Seronok, aku ada benda, video tengok, tunjuk. Ke aku nak ajar benda, tak boleh. Jangan pergi berdua-duaan dengan orang lelaki. Orang lelaki jangan, tak baik sangat. Ajak orang perempuan seorang je, ajak orang ramai. Tapi jangan ajak lelaki ramai, perempuan seorang tu pun tak betul juga. Kan, betul tak? Ya. So, mesti dekat tempat terbuka. Orang lelaki dengan orang perempuan bercakap dekat tempat terbuka, kat kantin ke, dekat dalam kelas yang ada kawan-kawan ramai, ya. Tak ada nak bincang-bincang, semua tak mau dekat tempat yang gelap-gelap ataupun sunyi. Semua tu tak betul caranya. Okey, ya. Ada apa lagi? Nak tanya. Jadi handsome. Nak jadi handsome ni kita tanya cikgu. Tu cikgu apa cikgu Norami? Tadi nak jadi tinggi, nak hilang jerawat, nak hilang parut. Semua tu sebab apa? Sebab kita nak menarik orang perempuan kan? Tapi kita nak menarik orang perempuan kena ada gayanya, kena ada caranya. Ya, bukan menarik macam cara yang tak baik. Okey. Macam mana dia cantik? Makan banyak vitamin C. Vitamin C tu bagus untuk kulit. Kalau nanti ada tu boleh makan vitamin E. Vitamin E pun bagus untuk kulit. Okay. Lepas tu of course kita jangan makan benda-benda yang banyak minyak dan lemak lah. Ya, banyak minyak, banyak lemak. Semua tu tak bagus. Gula kan, gula pun yang manis-manis pun tak berapa bagus juga. Terbanyakkan vitamin macam buah-buahan, sayur. Okey. Okey, apa lagi nak tanya? Ni orang perempuan ni, saya ni doktor pakar perempuan ni, main-main tanya saya.